Duduk di Mekah tu tuan-tuan akan ambil van ataupun naik bas ataupun ambil van ataupun taksi, tuan-tuan akan keluar ke tanah halal untuk berniat. Dan di tanah halal ni dia ada tempat-tempat dia. Yang paling dekat Tan'im. Tan'im yang paling dekat. Tuan-tuan tengok lokasi dia. Kemudian tuan-tuan boleh pergi ke Ja'ranah ataupun Hudaibiyah. Biasanya 3 tempat itulah yang biasa. Tetapi yang paling dekat Tan'im. Tuan-tuan naik taksi, dia pergi ke Tan'im, tuan-tuan turun, tuan-tuan bagi tahu miqat Tan'im. Dia akan pergi hantar tuan-tuan ke masjid Tan'im, tuan-tuan masuk semayang, keluar, masuk balik taksi tu, dia bawa balik ke Masjidil Haram. Dia bagi tahulah bayar berapa. Biasanya satu taksi 40 rial. Yang ni biasa 40 atau 50 rial, naik 4 orang, bolehlah 40 rial, seorang 10 rial. Baik. Itu tempat berniat. Kalau tak tahu pun nanti tanya di sana. Kemudian larangan-larangan masa dalam ihram, tuan-tuan pun dah tahu dah larangan ni. Boleh baca dalam buku. Kemudian larangan. Jadi semua larangan-larangan ni tuan-tuan kena tahu supaya tuan-tuan tidak melanggar ataupun buat larangan ni. Okey ya? Tuan-tuan tengok. Kemudian ni tawaf. Tuan-tuan dah tahu dah. Saya dah cerita mula daripada penjuru Hajarul Aswad, pusing, mesti 7 kali pusingan. Tuan-tuan tahu dah. Dia ada 4 penjuru. Tuan-tuan jaga ya. Pelaksanaannya dia ada 4 penjuru. Tuan-tuan jangan sentuh Hijir Ismail ni, Hatim. Tuan-tuan jangan kacau Hatim ni, jangan sentuh lengkungan U ni. Jangan sentuh. Pusing, tawaf tu jangan sentuh dia. Sebab sentuh boleh menyebabkan tuan-tuan batal. Tak mau masuk dalam ni pun jangan. Ni tak boleh. Dia kena pusing. Pintu ni biasa tutup. Kadang-kadang dibuka. Tuan-tuan nak buat shortcut. Masuk kau ni, keluar kau ni. Tak boleh. Jangan duk buat pasal. Tapi kalau tuan-tuan dah habis tawaf, pintu ni buka, tuan-tuan nampak buka, masuk. Boleh masuk semayang dalam ni. Kita berdoa dan semayang dalam kawasan Hijir Ismail ni, kawasan mustajab doa. Boleh masuk. Tapi tengok masa. Sebab itu kena faham. Kena faham. Okey. Syarat sah tawaf. Tuan-tuan tahulah syarat sah tawaf. Mesti 7 pusingan. Niat mesti kekal waktu tawaf. Dilakukan dalam Masjidil Haram. Dan di luar Kaabah. Dan termasuk luar daripada Hijir Ismail dan Syazarwan. Syazarwan ni kena jaga. Lah mana kata bendui. Bendui Kaabah tu. Di keliling Kaabah tu kan. Okey. Lepas tu, suci daripada hadas kecil dan besar. Maknanya ada air sembahyang. Suci badan pakaian tempat tawaf daripada najis. Tuan-tuan tak bawa najis. Sebab itu, tuan-tuan bawa slipper. Bubuh dalam beg gantung. Pastikan sebelum tuan-tuan bergerak ke Masjidil Haram, slipper tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan pastikan bersih daripada najis. Sebab saat lagi bila masuk Masjidil Haram, tuan-tuan ambil slipper nak bubuh dalam beg. Beg tu tuan-tuan nak galah, tanggung bawa pi. Jadi sebab itu, pastikan slipper tu bersih. Di hotel tu basuh. Tuan-tuan turun daripada hotel, berjalan ke Masjidil Haram, tak ada apa. Kawasan tu semua kawasan yang bersih lah. Cuma jaga tak burung. Baik. Jenis tawaf. Ini tuan-tuan pun tahu jenis tawaf. Biasa tuan-tuan akan buat. Tuan-tuan akan buat tawaf, iaitu tawaf kudum. Bagi siapa yang buat haji ifrat. Dia ke tawaf tahlul. Dia ada juga. Tapi tuan-tuan akan buat biasanya tawaf umrah. Ataupun tawaf haji. Dan tawaf sunat. Yang tu selalu dia buat. Dua dia. Tawaf haji. Tawaf umrah. Kalau tuan-tuan buat umrah. Kemudian tawaf sunat. Jadi suasana sekarang nak tawaf sunat pun tuan-tuan nak turun tempat tawaf kena pakai pakaian ihram. Jadi bila buat arahan itu tawaf sunat kita boleh pakai macam ni. Tawaf sunat. Tapi oleh kerana dia nak yang berada di kawasan mutaf, tempat tawaf ni semua berpakaian ihram. Maka ikut je lah pakai ihram. Itu kedudukan. Walaupun tuan-tuan
bukan berada dalam ihram. Okey. Kemudian amalan sunat. Itu tak biasa ceritalah. Nak cepat. Sa'i. Tuan-tuan pun dah tahu perjalanan sa'i yang saya sebut tadi. Mestilah daripada Bukit Safa dan Bukit Marwah. Dia ada syarat-syarat sah dan sunat. Okey. Tuan-tuan tengok tempat sa'i. Boleh tuan-tuan nak sa'i ni daripada Safa pergi Marwah, ikut lepas daripada habis ni tuan-tuan akan berjalan bergerak pergi Safa, jalan ni. Ataupun tuan-tuan naik tingkat 1, nak naik skuter, boleh. Ataupun tuan-tuan nak turun bawah lagi, yang disebut di bawah tanah, tempat tawaf bawah tanah, boleh. Dia ada beberapa tempat. Jadi tawaf bukan satu level tu saja. Dia ada atas boleh, bawah boleh. Atas pun kalau ikut ada 2 level lagi. Tu ada tempat. Jadi itu tak ada masalah, tuan-tuan ya. Okey. Syarat sah sa'i. Okey, tengok, mesti dilakukan selepas tawaf. Dilakukan selepas tawaf umrah. Baru sa'i itu betul. Kalau sa'i dulu kemudian tawaf tak boleh. Boleh tak sa'i dulu pada untuk haji? Ya. Dia kalau haji ifrad, dia boleh buat sa'i dulu. Lepas tawaf qudum, buat sa'i. Nanti dah habis ni, dia tak payah sa'i dah. Dia tawaf saja. Adakah nak buat haji ifrad? Angkat tangan. Tak ada. Okey, tak ada, tak apalah. Kita fokus kepada tamatuk saja. Baik. Dia bermula dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Jangan berakhir di Bukit Safa. Ingat. Sebab 7, 1, pergi sana, 1. Pergi sana, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mesti ada 7. Ada orang kira 7 dia balik ke Bukit Safa. Kiraan itu tidak betul. Jaga tu. Tak ada? Cukup 7 kali ulang alik. Hendaklah sampai di penghujung tempat sa'i. Kena jaga. Jangan jalan sekerat patah balik. Tak boleh. Dia kena sampai hujung. Kena cukup. Dia punya melepasi sempadan. Hujung tu bukan mana kata terentak ke dinding. Bukan. Dia sampai sini sempadan dia. Lepas sempadan dia. Walaupun tak pergi ke dinding. Dia sampai lepas sempadan dia pusing. Dan dia ada tiang. Di Bukit Marwah tu tiang. Mana kalau tuan-tuan pusing tiang, confirm lepas sempadan. Safa pun ada tiang, Marwah ada tiang. Tapi kalau pergi, contohnya sampai di sini, lepas tu dia naik. Nak pergi ke tiang tu dia naik. Dia naik sikit, tuan-tuan naik sikit tu, udah lepas dah sempadan. Okey dah. Tuan-tuan patah balik dah okey dah. Tapi kalau tuan-tuan nak puas hati, tuan-tuan pergi pusing tiang. Pusing. Itu memang confirm lepas lah. Okey. Tak pusing tak apa. Tuan-tuan naik sikit sini, sana tiang tuan-tuan buat sini pusing sini. Tak pusing tiang. Lepas tu turun balik. Tang tempat turun tu, tempat mula nak naik tu, situ sempadan dia. Pindah balik, tuan-tuan turun. Tak pusing tiang. Ni tiang. Tuan-tuan balik sini. Tapi sebaik-baiknya pusing tiang. Duduk belakang tiang, berehat sekejap. Jalan, balik. Kan? Itulah. Jumpa kawan lama tak jumpa, 30 tahun. Jumpa belakang tiang. Sembang. Boleh tak? Boleh. Saya boleh sembang. Sembang sekejap. Tapi jangan nak panggil duduk lu, minum kopi lu. Dia tengah buat je sa'i, nak minum kopi teruk. Jadi sembang sekejap. Bagi tahu dia, saat lagi malam kita jumpa di restoran Malaysia. Saya nak balik, hari last saya nak balik tu, 25. Dia orang baru paku balik perkataan Malaysia. Di hotel, di kedai makan, tempat makan di bangunan Jam Besar. Mana kata restoran Malaysia dah buka balik lah. Dia boleh lah nak rasa makanan Malaysia. Murah. Murah. Pasal apa murah? Nak banding dengan Genting Highland, murah dia lagi. Itu YouTube channel 3 rial. Mungkin lain ni 4 rial. Genting Highland jangan main. Genting Highland dia tarik 3 rial. Genting Highland saya minum baru ni 7 rial. 7 ringgit. Nak minum teh tarik kat Genting Highland 7 ringgit. Saya ingat sedap sangat. Sama aja rupanya. Sini berapa ringgit? Ipoh, ni Meru. Teh tarik apa bang? Akan 2,5 teh tarik Meru. Gelap besar. Kalau gelap kecil, RM1 lebih. Mahal. Kuala Lumpur lagi murah. Ini cerita apa ni?
Kuala Lumpur pi Kampung Baru, pi makan roti canai kaki ayam. Mana pernah pergi kan? Roti canai siap kaki ayam semua kan. Teh tarik, bila bayar-bayar tengok. Teh tarik berapa? RM1. Kampung Kuala Lumpur lagi murah, Ipoh lagi mahal. Hampa ingat Ipoh murah lah? Saja cerita kan. Lepas ni tuan-tuan tak percaya pergi Kuala Lumpur. Amalan sunat sa'i. Okey, tak payah cerita, tuan-tuan pun dah tahu, dah cerita dah dulu. Bercukur atau bergunting. Okey. Yang ni kena buat juga. Dia mesti selepas sa'i. Selepas sa'i. Saya ulang banyak kali ya. Lepas sa'i. Tak kira nak gunting di Bukit Maruah. Habis-habis tu nak gunting di Bukit Maruah ke? Ataupun tuan-tuan balik pi gunting dekat kedai gunting ke? Tuan-tuan balik ke hotel baru nak gunting. Boleh. Tapi kena ingat, tuan-tuan dah habis sa'i, tuan-tuan perap je gunting, maknanya selesai. Tuan-tuan dah habis dalam ihram. Tak ada dalam ihram. Kan? Tapi kalau tuan-tuan masih lagi tak gunting, tak bertahlul, tuan-tuan balik ke hotel, tuan-tuan kena masih jaga pantang larang. Sampai hotel, baru nak gunting, baru lepas pantang larang. Dalam pantang larang tu takut buat benda yang dilarang. Maka kena dam. Okey. Tertib. Mana kita ikut peraturan. Saya nak laju ini pasal banyak lagi. Okey. Cara mengerjakan umrah. Okey. Dia tunjuk dah susunan. Okey. Sini senang. Tak payah. Tuan-tuan mesti boleh punya semua dah. Pergerakan mengerjakan umrah. Okey. Dia tunjuk lagi pergerakan yang memang tuan-tuan akan lalui. Kita tengok sekali. Semua orang yang buat umrah akan lalui pertama mesti nombor 1 niat ihram umrah. Dan yang kedua, niat itu mesti di miqat. Sama ada, saya ulang balik, kalau datang dari Malaysia, sama ada di Qarnul Manazil atau Bir Ali dari Madinah. Okey. Kemudian lepas pada niat itu tuan-tuan kena jaga larangan ihram, pantang larang. Kena jaga. Terus sampai ke Mekah, letak beg di hotel, tuan-tuan akan bergerak secara berkumpulan, nak pergi seorang-seorang pun boleh. Biasanya berkumpulan pergi ke Masjidil Haram, terus tuan-tuan masuk dalam Masjidil Haram, tuan-tuan akan tawaf. Ini kerja umrah ni. Kerja umrah tawaf. Habis tawaf, tuan-tuan akan berehat sekejap, sembahyang sunat. Tak kiralah di mana-mana, di kawasan dalam Masjidil Haram. Kemudian tuan-tuan akan terus pergi sa'i. Selesai sa'i, tuan-tuan akan bergunting atau bercukur. Habis, tertib. Maknanya ikut dia punya aturan. Itu ya. Umrah cukup senang. Senang sangat-sangat. Senang sangat-sangat. Walau bagaimanapun, benda ni senang. Jangan buat remeh-temeh. Dia senang, tetapi kena berhati-hati supaya kita tidak melanggar pantang larang, supaya kita betul-betul menyelesaikan kerja ibadat tersebut. Saya kata tadi, ambil ayat sembahyang betul-betul, berwuduk betul-betul, supaya tawaf tu yakin betul-betul 7 pusingan, ikut syarat dia, bau, tidak lari, hati, sentiasa duduk dalam keadaan tawaf. Jangan tawaf itu duk buat kerja lain. Duk anak telefon, ayah, orang main ambil kelapa sawit ni, harga pula dah turun pula dah lah ya. Berapa? Lah, biasa 1,000 ni di 950 ya. Dia kata, kelapa sawit kita ulat makan. Dia bincang tu. Ulat apa? Mana ada ulat? Ulat tu ayah dah tembak semua dah. Tengah tawaf tu. Aduh, hang cerita. Berhenti dulu. Sembang anak, selesai. Okey, habis selesai. Okey, tutup. Baru tawaf balik. Ni dah sembang anak. Tu berapa tan? Allah aja, boleh jual 10 tan ya? 10 tan. Jadi kat 10,000. Duk tengah tawaf tu kan. Berhenti dulu handphone, tutup, baru jalan balik tawaf. Okey, ya tuan. Ya.
Orang langgar. Berdebum langgar, terpusing. Cepat-cepat pusing. Tak apa. Tak apa. Kan? Langgar cepat pusing. Pum langgar. Pincang pula. Nak saman lah. Biar. Biar. Dah tunggu lama-lama habis. Langgar tu pusing balik. Kan? Kalau dia langgar jatuh pun bangun balik. Steady jalan balik. Steady. Apalah. Allahu Akbar. Semua orang tak ada sengaja nak langgar. Semua kadang tak sengaja. Ataupun terlanggar. Itu yang kita pegang tu ya. Okay. Semua orang sedang buat ibadat. Tak ada orang nak cari gaduh. Problem langgar. Nak gaduh lah? Oi, apa itu? Tak mahu kan? Tak ada masalah. Okay. Tawadak saya lagi cerita. Tunggu sekejap. Saya lagi cerita lagi. Tak cukup masa. Okay, okay, perhatian. Bagi jemaah haji tamattu', sementara menunggu hari 8 Zulhijjah, mereka boleh melakukan umrah sunat beberapa kali. Boleh buat berapa kali? Umrah sunat. Panjang lagi masa ni. Nak tunggu 8 Zulhijjah. Jadi tuan-tuan boleh buat lagi banyak umrah. Kalau 2 hari 1 umrah buat. Okey, boleh. Tapi dinasihatkan dah dekat masa berhentilah. Namun dinasihatkan kepada jemaah tamattu' agar mereka tidak melakukan umrah apabila masuk 1 Zulhijjah. Tinggal lagi 7 hari, 8 hari lagi kita nak bergerak ke Arafah. Mereka kata sudah buat umrah. Sebab takut saya ni ikut demam ke, tak larat ke apa. Sebab kita nak fokus kepada tu Arafah. Tapi kalau dia nak buat juga tak ada masalah. Cuma dia kata tidak digalakkan. Dia nak buat juga umrah tak apa. Sebab dia niat nak buat umrah 10 kali. Semasa berada di Mekah. Dibuat. Itu pulanglah. Janji sihat. Baik. Yang ketiga, bagi jemaah tamattu' yang telah selesai kerja umrah dan haji, boleh mengulangi umrah sebelum pulang ke tanah air jika berkesempatan. Dia datang ke Mekah sebab dia dah lewat lah. Lepas haji, dia nak pergi Madinah. Lagi 10 hari nak pergi Madinah. Jadi sementara 10 hari lagi nak pergi Madinah, haji dah selesai lah. Dia buatlah umrah. Dia buat umrah untuk arwah ayah dia, untuk arwah mak dia, untuk diri dia 2 kali ke 3 kali. Dia buat lagi umrah untuk siapa-siapa yang telah pun meninggal dunia, untuk bagi pahala kepada mereka. Dia pun dapat pahala. Itu. Buatlah. Baik. Jika telah berniat ihram umrah, walaupun umrah sunat, jemaah wajib menyelesaikan semua amalan berkaitan ibadah umrah seperti tawaf, sa'i dan bergunting sehingga sempurna umrah. Jika tidak sempurna akan dikenakan dam. Bukan boleh buat main-main walaupun umrah sunat. Dia buat sekerat, dia kata, aku kira tak jadi ya. Tak boleh. Tak boleh. Bila niat dia, mesti selesaikan. Sebab itu nak buat umrah, fikir habis-habis. Jangan buat berhenti sekerat jalan. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Dia bukan boleh buat main-main. Kalau buat main-main, dia kira nipu Allah. Tak boleh. Niat ihram umrah sunat tidak boleh dibatalkan sesuka hati walaupun dalam keadaan uzur. Kecuali jika jemaah telah pun niat ihram bersyarat. Dia niat bersyarat, dia lain. Dia uzur, maka niat dia tadi telah dimaafkan, dibatalkan segera apabila datang uzur. Sebab dia niat dah. Jika datang keuzuran ataupun halangan, maka halallah aku. Dia dah niat dah. Tapi kalau niat biasa tak boleh. Okey. Okey. Niat bersyarat. Ini penting. Okey, masuk niat bersyarat kita. Niat bersyarat. Ini juga adalah suatu yang sangat penting yang mesti dipahami. Ramai orang keliru di sini. Niat bersyarat. Ada orang yang tak faham, senang cakap. Dia kata, niat bersyarat ni tak bagus, tak elok. Dia tak faham. Saya dah jumpa semua tu. Apa kita senyap je lah kan. Kita dengar. Baik. Niat ihram umrah bersyarat, niat umrah yang dikaitkan dengan sesuatu, jika terhasil sesuatu itu maka terlepas dari larangan ihram. Contoh dia. Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya kerana Allah. Sampai situ ya. Kita biasa niat. Tambah. Sekiranya aku terhalang oleh haid ketika itu,
aku jadi halal. Dia niat di miqat Bir Ali, naik bas sampai ke Mekah, letak beg, dia pun pergi tandas. Aid uzur pula dah. Boleh tak dia nak pergi tawaf? Tak boleh. Uzur. Jadi tak boleh nak buat macam mana? Biasanya dia biasanya dia ni kalau datang haid 15 hari. Ini dia datang-datang tu, dia duduk di Mekah ni hanya 7 hari ya. Lepas tu nak balik ke Malaysia. Ini cerita orang yang pergi umrah, nak balik Malaysia. 7 hari dia datang ke Mekah ni. Pasal dia duduk di Madinah dah 5 hari. Datang sini 7 hari, 12 hari ya umrah. Udah hari nak balik masih lagi uzur. Macam mana? Takkan nak tinggal dia. Mesti balik. Dan dia kalau tinggal pun tak boleh. Peraturan. Dia mesti kena balik. Jadi macam mana? Maka tadi dia kata, sekiranya terhalang oleh haid, ketika itu aku jadi halal. Jadi dia ni boleh balik lah. Maknanya cerita dia nak buat umrah tadi, dia tak boleh buat umrah pasal dia haid. Tapi dia tak kena dam apa-apa. Dia boleh balik. Itu cerita dia. Cuma dia tak dapat buat umrah. Dia tak dapat pergi sembahyang Masjidil Haram. Pasal apa? Pasal dia dalam keadaan uzur. Berapa ramai orang yang jadi macam tu? Okey. Kalau nak play safe, kita niat syarat okey tak? Kalau nak play safe. Dia bukan boleh sentiasa. Dia ada, tengoklah, dia ada syarat-syarat dia. Lepas ni dia tunjuk syarat dia. Dia ada cara dia. Kan? Tapi nak mudahnya, biasa umrah biasa ni macam ni lah. Orang lelaki-lelaki ada tak keperluan niat bersyarat? Ada juga. Tapi tak digalakkan suka-suka hati niat bersyarat. Tapi ada suasana tertentu. Contohnya dia ni ada musuh. Jadi dia dengar musuh dia telah bergerak ke Timur Tengah. Contohnya, musuh dia ni kalau dapat memang nak bunuh dia. Tapi dia pergi umrah. Sampai di sana, dia niat-niat, dia masuk Mekah, dia dapat maklumat. Musuh dia sudah berada di Mekah. Gimana? Kalau jumpa, confirm bunuhnya. Jadi dia takut dia dibunuh, maka dia dah niat tadi. Sekiranya aku terhalang oleh musuhku, maka halallah aku. Di situ dia tak pergilah dia buat umrah, dan dia tak kena dam apa-apa. Dia tak payah keluar dengan kena dam. Jadi itu kedudukan. Dia ada lelaki-lelaki. Tapi orang tertentu ataupun dia ada uzur tertentu. Kalau biasa-biasa ni tak payahlah. Okey. Tidak hanya terikat niat bersyarat bagi kes haid sahaja, bagi kes penyakit dan sebarang halangan juga boleh diniat dengan cara bersyarat. Bukan pasal haid saja. Tapi dengan ada penyakit lain pun boleh. Okey, itu basicnya. Okey, tengok lagi. Niat bersyarat lagi. Dalil niat bersyarat ni, adakah niat bersyarat ni dalam perjalanan umrah Nabi ataupun dalam perjalanan sirah Nabi bersama sahabat? Ada. Kita buat kerja semua ada dalil. Maka kita kena tunjuk dalil. Dalil dia ialah sebuah hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu. Diba'ah binti Zubair masuk ke tempat Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, saya ingin melaksanakan haji akan tetapi saya sakit." Maka Rasulullah bersabda, "Laksanakanlah haji dan bersyarat." Nampak? Menambah syarat pada niat. Ini dia, ihram dia. Tempat tahallulku di mana aku terhalang. Bila ada terhalang, mana secara automatik dia sudah bertahallul. Gitu. Nampak? Ada dalil tak? Ada dalil. Nabi yang suruh diba'ah buat begitu. Bila Nabi suruh, artinya syariat lah tu. Boleh lah tu. Sebab itu, orang perempuan jangan risau. Niat bersyarat ni ada dalilnya berlaku kepada diba'ah. Aisyah, isteri Nabi yang bawa hadis ni. Jadi isteri Nabi yang bernama Aisyah ni pun telah meriwayatkan hadis yang banyak, menghampiri 2,000. Banyak Aisyah. Paling banyak Abu Hurairah lah, 5,000 lebih. Yang kedua Abdullah bin Omar, 2,000 lebih. Anas bin Malik, 2,000 lebih. Aisyah
hampir 1,900 lebih kata ulama hadis. Jadi Aisyah adalah salah seorang perawi hadis. Apatah lagi yang berkaitan yang sulit-sulit Nabi dengan isteri, banyak datang daripada Aisyah. Baik. Keadaan niat bersyarat yang dibolehkan. Nampak? Ada keadaannya. Ada yang dibolehkan. Perkataan yang dibolehkan. Tengok. Dalam keadaan tidak berhaid, dia berniat ihram umrah dengan menyertakan syarat. Sekiranya aku kedatangan haid dan haidku berterusan sehingga tarikh pulang, maka jadi halallah aku. Haid dia ni dia tunggu tak berhenti. Dah lah sampai ke Mekah, umrah tak boleh buat, dia harap haid dia akan berhenti. Dia nak pi masuk masjid, Masjidil Haram. Dia nak dapat ganjaran pahala semayang 100,000 kali ganda. Tapi sampai kesudah tak dapat buat umrah, tak dapat sembahyang di Masjidil Haram, tak dapat ganjaran pahala 100,000 kali ganda yang telah dinyatakan oleh Nabi. Sebab itu kita pergi, itu kita nak ganjaran pahala. Di Masjid Nabawi dapat 1,000 kali ganda. Di Masjidil Haram dapat 100,000 kali ganda. Mestilah nak. Sebab di Meru dapat 27 kali ganda ya. Di mana-mana di Malaysia 27 ya lah. Ada hadis 25, ada hadis 27. Sembahyang di rumah seorang-seorang dapat 1. Kan? Jadi peluang dapat banyak ni di mana? Mekah dan Madinah. Sebab itu orang berebut nak pergi Mekah dan Madinah untuk orang yang faham saja. Yang tak faham, dia tak mau pergi Mekah Madinah. Saya dah ulang banyak kali kan. Yang tak faham, apa pun tidak. Tak selera pun dia nak pergi Mekah Madinah. Yang faham, dia tak ada duit pun, dia duk himpun duit nak pergi Mekah Madinah. Gitu dia beza. Sebab itu orang yang himpun duit, kerja menoreh getah, kerja susah lah himpun duit. Bila dia dapat pi, dia rasa satu nikmat yang besar. Kan?